A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi Jumaat ini nak menyambung perbincangan kita dalam Bazar Al-Quran. Kita berhenti pada topik pelajaran atau poin yang boleh kita ambil daripada fi'il dan huruf tambahan pada wazan-wazan yang telah kita pelajari. Baik, kita terus melihat pada pattern kita seterusnya, if'alla. Pakai pattern if'alla. Pattern if'alla ini dalam Al-Quran ia memang khusus digunakan untuk warna sahaja. Bahkan dalam penggunaan Arab pun umumnya ia digunakan untuk warna. So poinnya ialah khusus untuk warna atau kecacatan pada makhluk. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar hingga ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Itu perkataan musfarran, ia daripada madinya isfarra. Isfarra. So tu boleh tengok dia punya table dia, bahawa kepada masdarnya ialah musfarran. So ia memang digunakan untuk warna ataupun kecacatan pada makhluk. Pattern seterusnya tafa'ala. Tafa'ala. Pertama, dua pihak melakukan perkara yang sama atau seseorang yang melakukan perkara yang sama atau saling bertindak balas dengan kadar yang sama. So ada tiga. Pattern tafa'ala pertama menunjukkan dua pihak melakukan perkara yang sama. Maksudnya ada dua, A dan B, kedua-duanya melakukan perkara yang sama. Membaca contohnya, kan, ataupun berjalan. So kedua-duanya melakukan perkara yang sama. Ataupun seseorang yang melakukan perkara yang sama. Dia seorang je tapi dia melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali. Kan, makan, lepas makan makan, lepas makan makan. Tidur, lepas tidur tidur, lepas tu tidur lagi. Melakukan perkara yang sama. Atau saling bertindak balas dengan kadar yang sama, iaitu ada dua pihak saling bertindak balas. Contoh mudah cakap kan, kita simbah air, dia pun simbah air, kan. Kita baling batu, dia pun baling batu. So dia adalah saling bertindak balas, kan, dan ia dengan kadar yang sama. Kita lalu sebelum ini pada pattern yang menunjukkan kepada saling bertindak balas juga, tetapi dengan kadar yang tidak sama. Jelas contohnya pada perkataan yang kita sangat familiar, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perkataan ta'awanu kedua. Baik. Kalau kita lihat pada pattern di sini, kan, dia mencabar sikitlah kerana dia ada tanda ta menunjukkan dia adalah fi'il madi, kan. Tapi sekarang ini lepas dah melihat kepada fi'il amar, maka kita pun dah tahu fi'il amar juga bermula dengan beberapa huruf madi. Antaranya ialah ta. So ta'awanu terjemahnya apa? Dan hendaklah. So ada perkataan lah dalam terjemahan tu, maka perkataan ta'awanu ini dia adalah fi'il
fi'il amal. Okey. Dia mengikut pattern apa? Dia mengikut pattern ta'awana. Asalnya ialah ta'awana. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Fi'il amarnya kan ta'awan. Ta'awan. Baik. Sama dengan belakang wala ta'awanu juga. Terjemahnya apa? Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan maksiat dan pencerobohan. Maka menunjukkan apa? Di sini apa? Dua pihak melakukan perkara yang sama. Tolonglah orang yang nak buat baik. Kan orang tu dia tengah nak buat baik, maka kita diarahkan untuk ta'awan, tolong dia buat baik. Ada orang nak buat jahat, maka kita dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk tolong dia buat al-ithmi wal-udwan. Maka ia adalah tentang apa? Dua pihak melakukan perkara yang sama. Kalau orang bertinju tu Ustaz, boleh kata ni tak? Kalau apa? Bertinju, bergusti, Kalau bertumbuk. bertinju bergusti boleh? Inilah perkataan ni. Betul. Ya kan? Okay. Saling bergusti, saling bertumbuk kan. Digunakan perkataannya tadarab. Saling bertumbuk ataupun bergusti. Betul. Dia ada dua, perbuatan dua. Ya. Firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Adalah bentuk larangan di sini. Dan selepas itu ada perkataan tanabazu. Tanabazu. Kalau kita buang waw alif tu, kita letakkan atas, jadilah tanabaza. So tanabaza mudah sikit lah nak nampak dia sama pattern dengan tafa'ala. Tanabaza, tafa'ala. Terjemahan, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. So tanabaza ataupun tanabazu tadi saling panggil memanggil. Saling panggil memanggil. So dia adalah dua perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak. Yang ketiga, amma yatasaalun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya. Yatasaalun, tanda dia ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Kategorinya ialah fi'il Mudhari'. mudhari'. Dhamirnya ialah hum. Baik. So kalau ini mudah sikit lah nak cek rua dia kan. Buanglah tanda-tanda tu semua. Buanglah ya itu. So yang tinggal adalah kenapa tulisan ni sin hamzah tasa'ala. Tasa'alu ni barikan je baris akhir ni atas. Jadilah tasa'ala mengikut pattern tafa'ala. Tentang apakah mereka bertanya-tanya, terjemahannya. So diberi penggambaran bagi kita bahawa tentang apakah mereka itu saling bertanya-tanya sesama mereka. So yatasa'alun Allah gunakan nak tunjuk mereka bertanya-tanya tapi bertanya sesama mereka. Dia ni tanya, dia ni pun tanya. Dia ni tanya, dia ni tanya. So kalau dua-dua tanya, ada dapat tak jawapan? Tak dapat jawapan, dua-duanya bertanya. Yatasa'alun. Menunjukkan dua pihak yang melakukan perkara yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, wazan tafa'ala menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara banyak. Firman Allah surah 64 ayat ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan, itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. At-taghabun.
nama surah untuk surah yang ke-64. Apa makna surah ni? So kalau dilihat pada sini apa kataan yang ada? Kita ada alif, lam. So kategorinya ialah apa? Dia adalah isim. Ma'rifah. Ma'rifah. Ada tanda lain tak? Ada, ia diakhiri baris bawah. Okay. So kalau nak cari root, buang ni, tinggallah tarabun, letaklah baris atas, jadilah tarabana. Tarabana. Baik. Maksudnya Ustaz, apa? Ya. Ustaz, sorry saya lambat, ada urusan lain tadi nak Ah, diselesaikan. Ustaz tak dah apa. rakam ke? Dah, saya rakam dah. Okey dah, tak apalah, continue lah kan. Tak payah saya. Nanti saya hantar rakaman. Okay. At-taghabun maksudnya apa? Hari diperlihatkan segala kesalahan. Hari diperlihatkan segala kesalahan. So, di sini letakkan hari masing-masing nampak kerugiannya. Itu letakkan at-taghabun. Maksudnya apa? Perbuatan yang dilakukan secara banyak. Maksudnya taghabun dia satu kesalahan dan diletakkan dalam bentuk taghabun kerana kesalahan yang dilakukan itu adalah banyak. Kalau kerugian, dia adalah kerugian yang sikit ke banyak? Kerugian yang banyak. Oleh sebab itu, hari mahsyar juga dinamakan sebagai Yaum At-Taghabun. Hari yang masing-masing nampak kerugian dia, hari yang masing-masing diperlihatkan dengan kesalahannya yang dilakukan banyak. Kan? Sebab itu Allah sebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Dan sungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian. So yaumut taghabun adalah hari yang masing-masing ni nanti nampak kerugiannya yang sikit ke banyak? Banyak. Sebab pattern yang digunakan ialah taghabun, tafa'al. Menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara banyak. Baik. Itu 2 poin untuk pattern tafa'ala yang biasa kita dengar ta'awana. Ta'awana pun ta'awanu itu bukan perbuatan yang dilakukan oleh ada dua pihak saling, dan yang kedua menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara banyak. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ini sama tafa'ala ni sama dengan tabaraka dari surah Al-Mulk tu. Kan, betul. Ustaz? Betul. Masya-Allah. So dia sama dengan okey, saya tak letakkan. Dia sama dengan tabaraka, sebiji tabaraka. So tabaraka tu nak ambil poin yang mana? Poin yang atas ke? Dua pihak melakukan perkara yang sama? Banyak kot. So dia ambil pada poin yang kedua, iaitu perbuatan yang dilakukan secara banyak. Maksudnya Allah Azza wa Jalla, dia bukan saja Tuhan yang memberi keberkatan, tapi keberkatan tu diberi dengan banyak. So tabarakallazi biyadihil mulk ialah maha suci Tuhan yang penuh dengan keberkatan, yang keberkatan itu diberikan dengan banyaknya. So itu menggunakan pattern tabaraka sama dengan tafa'ala. Jazakillahu khairan jawab. So pada perkataan kita jumpa, nanti kita masukkanlah ikut mana yang sesuai. Kan? Ini maklumat yang ada pada pattern itu, pada wazan itu, cuma nanti masukkan ikut yang sesuai. Kan? Untuk tabarakah tadi tak sesuai lah. Dua pihak melakukan perkara yang sama, maksudnya Allah bagi keberkatan, kita pun bagi keberkatan juga. Tak kena lah. Kan? Tak kena. Tapi dia boleh masuk pada bahagian seseorang yang melakukan perkara yang sama, itu yang disebutkan bawah ni tadi, yang dilakukan secara banyak. Tabarakah. Baik. Bacaan kita seterusnya tafa'ala. Pertama menunjukkan natijah, kesan ataupun hasil. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menengadah ke langit. Menengadah. Itulah. Saya copy paste daripada terjemahan. Menengadah ke langit, taqalluba. Baik.
Ini nak cari tanda tak ada. Bariskan jelas semua baris atas. Takalluba itu jadikan dia baris atas, jadilah takallaba. Asalnya adalah takallaba yatakallabu takalluban. Dan takallub itu dia punya masdar dia. Ini takallub adalah dalam bentuk masdar. So fi'il madinya ialah tafa'ala takallaba. Maksudnya apa? Berulang-ulang, menengadah. Takallub ini berulang, dia bukan berulang-ulang. Dia qalaba kan, daripada yang mukallibal qulub, yang membolak-balikkan. So Allah nak kata Nabi ni berdoa banyak. Kerap kali kami melihat engkau yang Muhammad berulang-ulang menengadah ke langit. Taqalluba wajhika, tapi digunakan perkataan wajah. Maksudnya duk menghadap wajah tu dalam erti kata dia doa. Maka disebabkan perkara ini, maka dapatlah nanti apa yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing dari limpah kurnianya. Kita lihat pada perkataan yatafarraqa. Baik. Yatafarraqa, alif ini apa dia? Alif ini Dua orang, dia berdua. Kedua. So kalau kita buang yang untuk dua tu, tinggallah yatafarraqa saja ataupun yatafarraqu. Ini adalah fi'il madi daripada tafarraqa. Tafarraqa yatafarraqu. Tafarraqa yatafarraqu. So madinya adalah tafarraqa mengikut pattern tafa'ala. Maksud yatafarraqa apa? Bercerai ataupun berpisah. Maka apa yang berlaku? Yang berlaku adalah penceraian. Nanti apa yang terjadi selepas itu, Allah sebutkan yughnillah wa yatafarraqa yughnillah. Kan? So selalunya perkataan yang menggunakan wazan tafa'ala, maka nanti selepas daripada itu akan ada kesan daripada perbuatan itu ataupun hasil natijah daripada perbuatan itu. Di sini apa perbuatan yang berlaku? Cerai. Kesan dia apa? Yughnillah, Allah akan beri kecukupan pada masing-masing. Dia bercerai, kesannya ialah ataupun natijahnya ialah Allah akan beri kecukupan. Macam yang atas ni tadi, kan, dia tak habis sebenarnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Selepas itu ada falanuwalliyannaka. Falanuwalliyannaka. Ni salah pula tulis. Fawala pula. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka. Falanuwalliyannaka. Falanuwalliyannaka ni maksudnya apa? Maka hadapkanlah kembali wajahmu ke Masjidil Haram. So perbuatan ni apa? Taqallub. Kan, membawa kepada hasil ataupun natijahnya apa? Dapat memalingkan kembali wajah Nabi ke arah Masjidil Haram, kan, ke arah kiblat di Kaabah. So wazannya tafa'ala, nanti dia akan menunjukkan kepada hasil ataupun kesan perbuatan tersebut. Itu dia punya bentuk dia. Yang kedua, wazan tafa'ala menunjukkan kemahuan dan kesungguhan yang tinggi. Kemahuan dan kesungguhan yang tinggi. Firman Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Surah Al-Imran ni, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin lil albab, dan seterusnya. So ni wa yatafakkaruna. Yatafakkaruna tanda yang ada, kita ada ya, dia perkataan waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Kategorinya ialah
fi'il Mudhari. mudhari. Dhamirnya ialah hum. Cari word, buang tanda tu, buang waw nun, Tafakur. buang juga ya. Apa yang tinggal? Tafakkaru, bariskan je atas semua. Tafakkara. Tafakaru. So, tafakkara mengikut pattern tafa'ala. Okay. Maksud tafakkara apa? Memikirkan. Memikirkan. Allah Ta'ala kata tafakkara menunjukkan apa? Kemahuan dan kesungguhan yang tinggi. Ya, maksudnya Allah nak beritahu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan mereka itu berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dan bagaimana cara mereka berfikir itu? Pertama, mereka nak berfikir. Kan? Tafakur ke Ustaz? Tafakkur. Dia adalah tafakkara, yatafakkaru, kemudian dia jadi tafakkuran ataupun kita guna sebagai tafakkur. Itulah dia. Tatafakkarun ada juga kan, tatafakkarun. Betul. So tafakkur tu dia asal daripada tafakkara. Maksudnya pertama dia kena nak buat tu, kena ada kemahuan. Ada kemahuan nak melakukan. Kalau tak ada kemahuan, tools dah diberi pun dia tidak berguna, dia tidak memberi makna. Dan dia akal dah diberikan tapi tak ada kemahuan, tak ada kehendak, maka boleh tak berfikir, tak boleh fikir juga. Dia takkan boleh nak berjalan akal tu. Makanan dah disediakan tapi tak nak makan. Tak nak makan. So dapat tak makan? Tak dapatlah. So first kan dia kena ada kemahuan, kena ada kehendak. Yang kedua, kesungguhan yang tinggi. So tafakkara menunjukkan perbuatan dia nak dan dia ada kesungguhan nak melakukan perkara tersebut, kerana kadang-kadang satu perkara yang kita nak buat, dia bukannya mudah. Kan? Nak makan, memanglah nak makan, tapi nak makan nasi kandar. So nak kena pergi Pening, kan, nasi kandar dia beratuk tu kan. So nak kena pergi Pening dah satu hal. Lepas tu sampai sana bukan boleh tunggu makan, nak kena beratur dulu. Beratur setengah jam baru dapat makan. So maksud dia apa? Kesungguhan yang tinggi atas kemahuan yang dia ada. So kena ada kemahuan dan kena ada kesungguhan, itu wazan tafa'ala. Maka yatafakkaru dan fi khalqis samawat, dia bukan setakat tengok, tak, bukan, dia kena ada pertama nak. So itu ramai orang yang duduk di bumi ini tapi masih belum boleh nak berfikir, tidak menjumpai Allah pada langit dan juga bumi, pada matahari dan juga bulan. Sebab apa? Dia tak nak. Dia pandang tu hanya setakat pandang hari dah siang, matahari keluar, nanti malam bulan pun keluar. Kan dia hanya memandang, dia tak nak berfikir. Yang kedua, kalau dia nak pun dia perlu kepada kesungguhan yang tinggi. Kadang-kadang ada orang dia nak buat tapi susahlah belajar bahasa Arab ni. Saya nak tapi susah. So akhirnya apa? Tak jadi juga perkara tersebut. Maka Allah kata ulil albab ini dalam ayat 191 surah Ali Imran ini, mereka adalah orang yang ada kemahuan dan kesungguhan yang tinggi. Akhirnya mereka dapat apa? Keluar satu ayat, iaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, engkau tak ciptakan ini sia-sia, maka jauhkanlah kami daripada api neraka. Macam mana boleh keluar wahai Tuhan kami, kau tak cipta ini sia-sia, macam mana? Sebab dia nak berfikir dan dia berfikir dengan bersungguh. Akhirnya dijumpalah Tuhan pada langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan juga siang itu. Hingga dia tahu, wahai Tuhan kami, engkau tak jadikan, sudah tahu Allah yang mencipta semua ini dan dia tak dijadikan dengan sia-sia. Kemudian dia dapat relate pula lagi bahawa apa yang ada di dunia ini direlatekan dengan akhirat. Akhirnya dia kata apa? Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Kan nampak macam tak ada kena-mengena, tengah tengok malam siang, langit bulan, matahari bulan, tiba-tiba cerita pasal neraka pula kan. Tapi dia ada kesungguhan yang tinggi untuk apa? Untuk berfikir. So bila kita nak berfikir, otak kita akan berjalan lah. So dia akan relate macam-macam berdasarkan pengetahuan yang kita ada, tapi dia akan bawa kepada Allah Azza wa Jalla dan dia akan bawa kepada akhirat. Yang kedua, afala yatadabbaruna al-Quran,
am ala qulubin aqfaluha. Familiar perkataan ni? Yatadabbaruna. Tanda ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Kategorinya ialah Fi'il mudhari'. fi'il mudhari'. Dhamirnya ialah hum. Baik. Kita buang huruf tambah yang ada. Jumpalah tadabbaru. Letakkanlah pada atas. So dia berasal daripada apa? Tadabbara. Madi dia mudhari'nya apa? Ya tadabbaru. Masdarnya tadabburan. Itu yang kita panggil sebagai tadabbur tu. Tadabbur tu dia tadabbur, dia berasal daripada tadabbara. Jadilah tadabbur. Baik. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup? Tadabbur maksudnya apa? Memahami perkara tersebut. Tapi kalau kita tengok di sini, apa dia letakkan? Berusaha memahami serta memikirkan. So itu bawa kepada poin kita apa? Wazan tafa'ala dia ada dua benda. Pertama apa? Kemahuan. Yang kedua, kesungguhan yang tinggi. So orang nak tadabbur. Boleh tak tadabbur? Boleh. Pertama dia kena kemahuan lah. Dia kena ada kemahuan, kena kehendak. Kan mungkin kita dulu kan membaca sahaja kan, tak ada kemahuan ataupun kehendak untuk nak tadabbur. So kita pun baca je lah kan. So bila dah ada kehendak, dah ada kemahuan, mudah ke? Tak. Diperlukan juga selepas itu apa? Kesungguhan yang tinggi. Sebab itu Allah letakkan tadabbur ini dalam bentuk tafa'ala. Nak beritahu dia kena ada kemahuan dan dia kena ada usaha yang tinggi nak buat. Lepas tu senang tak nak tadabbur? Susah kan. Nak kena masuk kelas dah satu hal, nak kena faham dah satu hal, lepas tu dah pula kena belajar bahasa Arab untuk tadabbur pula dah satu hal lagi. Itu semua perlu kepada apa? Usaha yang tinggi. Barulah boleh capai, barulah kena dengan perkataan tadabbur itu yang Allah letakkan dalam wazan tafa'ala. So ada sebab kenapa tadabbur itu dalam bentuk tafa'ala. Baik. So itu dua poin kita untuk pattern tafa'ala, iaitu satu Ustaz satu lagi tawakal pun pakai wazan ni ke? Masya-Allah. Betul? Sama. Tawakkala. Okay. Tawakkala mudhari'nya yatawakkalu dan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'min. Masdarnya adalah tawakkala. Tawakkul. Mutawakkilun. Mutawakkilun. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. So tawakkul adalah makna. So dia wazan yang sama, tawakkal. So tawakkal sama, diperlukan apa? Kemahuan dan diperlukan kesungguhan. Mudah tak nak bertawakal? Susah. Ingat tawakal senang Ustaz. Ha? Ingat tawakal senang lah. Tawakal aje lah pada Allah. Ya, kita senang jadi bertawakal bila? Bila dah tak tahu apa nak buat, tawakal aje. Bila dah tak ada apa-apa lagi pilihan ataupun jalan yang boleh kita buat, maka ketika itu barulah kita bertawakal. Sedangkan tawakal ini adalah sesuatu yang dilakukan ketika mana kita tak ada apa-apa dan ketika mana kita ada segalanya. Ada segalanya. Sebab tu kita nak keluar nak keluar pergi jalan-jalan. Kita naik apa? Naik kereta. Masuk dalam kereta ataupun keluar rumah. Apa yang kita baca? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita tak ada tenaga ke nak keluar berjalan? Ada. Tak ada kenderaan ke? Ada. Tak ada duit ke nak keluar? Ada. Kita ada macam-macam. Tapi kita suruh untuk bertawakal, dan itulah antara waktu yang susah nak bertawakal bila kita ada macam-macam. Waktu kita tak ada macam-macam, senang kan, tak ada apa-apa tawakal sebab dah memang tak ada apa-apa.
So dah hope tu, nak tali yang nak tarik tu, nak pegang dah tak ada. Hope tu dah tak ada. So tawakal, senanglah. Tapi yang susah waktu kita ada macam-macam. So itulah beza yang Allah sebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. So orang iman dia bertawakal pada setiap masa. Kenapa? Kerana orang beriman dia tahu apa yang dia dapat itu bukan atas usaha dia. Itu atas pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Allah yang bagi satu benda tu dia dapat ataupun jadi. So dia bertawakal pada setiap apa yang dia nak buat. Kan? Walaupun dia dah ada dah, kita katakan asbab tu dah ada. Kalau nak pergi berjalan tu semua dah ada, kereta dah check, hotel dah book, duit dah ada, baju dah siap packing, tapi tetap dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla kerana macam-macam boleh jadi. Benar tak? Walaupun dah plan cantik semua, tetap akan ada perkara yang boleh terjadi yang di luar kawalan kita. Sebab itu orang beriman dia sentiasa bertawakal walaupun dia ada macam-macam. Dan itu perlu kepada kemahuan yang tinggi dan satu usaha untuk benar-benar memahami hanya Allah sahaja yang boleh bagi jadi apa yang dia nak jadi. Jazakallahu khairah, Jawa. Perkataan-perkataan. So, banyak perkataan lain sebenarnya dalam Al-Quran dalam wazan ini. Kan? Cuma saya bawakan contoh, dalam contoh ada hanya beberapa sahaja. Masya Allah. Baik, adakah ada perkataan lain ke kita terfikir? Tazakur sama juga. Betul? Perkataan tazakur sama. So tazakur pun sama. Tazakur maksudnya apa? Ambil peringatan. Pun sama, kena ada kemahuan. Kan Allah dah bagi peringatan, nak tak nak dengar je. Nak tak nak bagi perhatian je. Kan, dan perlu kepada usaha yang tinggi untuk nak mengambil pelajaran ataupun mengambil peringatan tersebut. So, banyak kita guna tafakur, tadabbur, tawakkul, tazakur. Apa yang kita guna? Takabbara, Ustaz. Takabbara. Sama juga. Takabbara ya takabbaru takabburan. Itu kita panggil takabur. Takabur dia adalah takabbur. Sama. Orang yang dia takabur, pernah tak dia saya tak sengajalah tertakabur? Ada tak? Ada. Orang yang takabur ni soalnya dia memang dia nak tak, dia ada kemahuan nak menunjuk itu, nak membesarkan diri dia. Takabur dia asal daripada kafbara, kan, word dia kafbara. Kafbara tu kabir, besar. So dia membesar-besarkan diri dia, angkat diri dia. Kan? So adakah dia tak sengaja? Tak ada. Dia memang dengan keinginan dan juga kemahuan. Sebab tu namanya takabur. Kan? Orang yang dia memang sengaja nak up diri dia. Dan itu dia perlu berusaha tak nak buat tu. Perlu berusaha lah. Maksudnya dia kena cakap ke orang. Kalau sendiri orang tahu, kau tengok dia tu pandai. Dia tu bagus lah, banyak tolong orang, selalu tolong orang. Itu bukan takabur, itu bukan takabur, itu orang yang cakap pasal dia. Bukan dia yang cakap. Kalau dia yang cakap, maksud dia, kau nampak tak aku ni banyak tau tolong orang. Itu dia kena usaha sendiri bagi tahu dekat orang yang, kan, itu sebab tu takabur. Kan, dia purposely dan dia berusaha untuk melakukan yang demikian. Kadang orang berusaha, dia tak cakap, tapi dia berusaha untuk nak show off tu. Kan, dia pun tangkaplah gambar dekat tepi kereta dia ke, tepi rumah ke, tengah kat sana kat sini ke, tengah makan kat hotel, shopping dekat kedai yang mahal ke, kan. Dia tak bercakap tapi dia tunjuk gambar. So dia berusaha. Dia berusaha nak menampakkan dia sebagai orang yang alim. So dia berusahalah posting dia dekat Facebook tu semuanya yang guna perkataan yang tinggi-tinggi, posting yang bagus-bagus, kan. Dia berusaha nak tunjuk ke orang yang dia itu orang yang alim contohnya, kan. So dia perlu kepada usaha kalau nak takabur ni. Dia bukan saja-saja je saya tertakabur, tak ada. Purposely dia nak dan dia berusaha untuk buat yang demikian. Sebab tu wazannya adalah takabur, daripada takabur. Masya-Allah. Tafadhol Ustaz, boleh Ustaz? Ya? Tafadhol. Silakan. Tafadhol. Betul. Taqaddama boleh berlaku, Ustaz. Boleh. Banyak ada rupanya pada wazan tafa'ala ini.
Baik. Macam taqaddamu, taqadduman. Taqaddum maksudnya apa? Ke depan. Maksudnya maju. Nak maju perlu ada kehendak tak? Perlu. Ada usaha tak? Ya. Siapa yang nak maju? Sebab itu wazannya adalah taqaddama. Masya Allah. Baik. Yang terakhir, wazan kita istaf'ala. Istaf'ala. Huruf tambahannya apa? Alif sinta. Ni yang biasa. Dan alif sinta. Tambah. Ya? Wazan 10 ya. Ni wazan yang ke-10. Dengan huruf tambahan alif sin ta. Baik. Pertama, ia menunjukkan permintaan, keinginan atau pengharapan. Firman Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Perkataan yang kita sangat familiar iaitu istaghfara. Dan di sini diletakkan dalam bentuk fi'il amr iaitu istaghfiru. Istaghfir asal dia. Istaghfir. So dia ikut istaghfara, istaghfiru. Istaghfara maksudnya apa? Pohonkanlah. Ampun adalah, itu menunjukkan dia adalah fi'il amar. Ampunkanlah, perkataan lah. Okay. So mana datang pohon kan? Daripada alif sinta ni lah. Ampun inilah ghin fa ra, ampun. Pohonkanlah adalah alif sinta. Okay. So alif ini menunjukkan kepada permintaan, keinginan ataupun pengharapan. Sebab itu istighfar. Ya saya. Tiap satu tu huruf tu ada makna tak? Alif, sin dan ta. Yang untuk ini tak ada. Dia bergabung tiga-tiga. Dia alif sin ta. Alif sinta. Sin tu akan kan? Untuk yang di sini tak. Ta tu tambahan juga kan? Ta tu tambahan betul. juga kan? Untuk kalau perbuatan mudhari' ta dengan ya tu penambahan ikut dia punya domir lah kan? Betul. Tapi untuk yang ni tak dia. Dia satu package. Satu package ya. Dia package semua alif sinta. Betul. Masya-Allah. So istighfar yang kita sebutnya adalah bentuk permintaan. Sebab tu istighfar maksudnya memohon keampunan. Memohon keampunan. So itu asal dia adalah bentuk permintaan, keinginan ataupun pengharapan. Baik. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Perkataan istansarukum. Nak buat apa? Potong kum. Sini ada alif, waw alif itu. Dan waw alif tanda dia adalah fi'il madhi. Domirnya ialah kum. Nak cari ru'ut dia, buang tanda, tinggallah istansaru, bariskan je atas, jadilah istansara. Istansara. Istansara tambahan hurufnya alif sinta, ru'nya apa? Nun sad ra. Nun sad ra. Baik, nun sad ra nasrun. Nasara maksudnya apa? Tolong. Tambah alif sinta maksudnya meminta pertolongan. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya. Ini pada perkataan istansara, meminta. Dan inilah ada tak saudara-saudara kita yang sedang meminta tolong? Itulah tadi dia uruskan tu lah tadi tu yang dia orang nak buat packing hantar ke Palestin. Palestin. Cari volunteer. Masya-Allah. So dia adalah apa? Dia adalah harus ke kita tolong mereka? Wajib dah. Dah jadi wajib dah. Kalau sebutkan wa ini istansarukum fid din, kalau mereka meminta tolong atas sebab agama. Bukan sebab peribadi, atas sebab agama. Kenapa orang Palestin itu diperlakukan sedemikian? Agama mereka. Sebab illa ayaqulu rabbunallah, tidak lain kerana mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. So mereka diperlakukan dengan yang demikian. Maka bila mereka minta tolong atas sebab agama, maka apa? Fa'alaikumun nasr, untuk kita sesama Islam ini wajib tolong, bukan lagi sunat ataupun harus ataupun ikut keadaan lah. Tak.
dia wajib tolong. So bila cerita tentang wajib, maka akan ada apa? Dua perkara lah, iaitu apa? Pahala dan dosa. So cerita tentang perkara yang wajib, kan? So ada pahala, dosa. So kalau buat dia dapat pahala, kalau tak buat dia akan dapat dosa. Sebab itu mereka yang diuji di sana, dia adalah ujian untuk kita yang berada di sini. Wajib menolong mereka dengan apa cara yang kita termampu, sebab nanti pasti ini soalan yang akan ditanya. Dia Allah sebut pun fa'alaikumun nasr. Dia orang minta je tolong, Allah gunakan fa. Fa ni maksudnya apa? Segera lah, maka segera lah. Segera. Ada masa dah. Somah lambat sikit. Somah lambat sikit. Fa segera. Dia minta je tolong, pap kena terus tolong. Tak boleh nak tunggu-tunggu. Kan tak boleh dah seminggu barulah nak buat persidangan OIC, seminggu dah jalan. Baru nak ada meeting kan. Seminggu dah policy tu jadi macam tu. Tak, dia perlu segera. Ketika dia minta tolong, terus saja pertolongan itu diberikan. Dan macam kita lah kan, kita kalau tengah sesak nafas contohnya kan, kita nak ke orang datang tolong kita lepas 2 hari? Tak ada. Kita nak orang datang tolong sekarang tu lah. Kau datang lagi 2 hari, Aduh, ada ustaz. 2 hari datang sekarang nak buat apa? Bukan 2 hari, kalau orang tu datang lagi 2 jam pun kita tak nak. Kita nak dia datang tang tu juga kan. Bila kita nak tolong tu, teruslah datang tolong. Sebab kita perlukan pertolongan ketika itu, bukan pada waktu yang lain. Waktu yang lain tu sama ada kita dah meninggal ataupun kita dah lepas dah daripada kesusahan itu. So dia wajib, dan bila wajib dia ada cerita tentang pahala dan juga dosa. So perkara yang perlu diberi perhatian, ia bukan lagi cerita tentang negara ataupun bangsa. Apa yang yang sesuatu yang berlaku yang berada di luar pengetahuan kita, itu kita serahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya orang kata tak boleh tolong, ini adalah golongan pemberontak lah, dia orang serang dululah, kita tolak tepilah yang itu dulu, kerana depan mata kita yang terbunuh adalah apa? Kanak-kanak, wanita, orang tua, dan mereka semua itu adalah Muslim dan tak ada kena mengena langsung pun dengan apa-apa hal yang berlaku di antara negara ke ataupun kumpulan pemberontak dan sebagainya. So kita menolong mereka atas perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wazan istaf'ala menunjukkan kepada usaha, yang kepada adanya usaha. Firman Allah, istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Perkataan istahwaza, alif sin tani direct, istaf'ala kan, maka wazan istaf'ala. So kita tahu tambahannya adalah alif sin dan juga ta. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Istahwaza maksudnya apa? Menguasai, mempengaruhi. So bagaimana syaitan dapat melakukan yang demikian? Sebab dia apa? Berusaha kan. Kalau duduk santai-santai dapat tak dia menguasai, mempengaruhi? Tak dapat. Dia rajin. Dia rajin usaha dia dapatlah. So dia rajin nak apa, menggoda manusia, dapatlah dia menguasai dan mempengaruhi manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi. Ini Ustaz. ya, saya silakan. Sorry. Tadi beza dengan ini fa'ala, maknanya yang itu kesungguhan. Tapi yang ini kesungguhan tapi berusaha. Itu lain sikit lah. Ya. Lain apa Syekh Haji Syekh lain ni? Kat luar ni. Kat luar ke Haji Syekh? Ini Ustaz, bukanlah nak menunjuk-nunjuk Ustaz, tapi kat Tanglin lah Ustaz. Kat mana? Berusaha pun. Saya sekali luar kelas kan seronok kan. Tukar angin. Kan. Ada ni mem ni jumpa doktor. Okay, Ustaz. Baik, Jesus. Masya Allah.
Itu namanya kesungguhan. Wazan tafa'ala tu. Dia Haji Ses nak dan usaha sungguh-sungguh. Masih lagi nak belajar walaupun dekat luar. Kan? Masya Allah. Okay. So dalam beberapa wazan yang kita pelajari ini akan ada beberapa wazan yang nampaknya itu macam lebih kurang. Untuk nak dapatkan makna yang jelas, pertama kita kena pergi kepada beberapa contoh ayat perbandingan antara dua wazan itu supaya nampaknya lebih jelas. Dan kadang-kadang perbezaannya itu sedikit je, dia tak banyak. Kan macam usaha ini tadi pun ada juga pada wazan tafa'ala juga, dan ia juga ada pada maksud wazan istaf'ala juga bentuknya begitu. Baik. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai sekalian jin, syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak pengikut dari manusia. Perkataan istakthartum. Okay. Apa kataan dia yang ada? Tom buang. Tom buang. Confirm ke? Yo. Baik, ini selalu yang mengelirukan kita kan, bukan kat sini je, memang mana-mana pun selalu kita keliru adalah na dan juga tom ni. Selalunya terkeliru. Kamu semua. So caranya macam mana? Tengok sebelum tu ada tak sukun. Ini saya kongsikan dalam nota kita kan. So kalau cara pembelajaran kita ialah tanda yang diberikan itu sebelumnya sukun. So kalau ada sebelumnya tu sukun, maka dia tidak boleh dipotong. Jangan potong. So istaksartum, kita ada tamim akhir perkataan sebelumnya sukun. So bila ada sukun, kita tak boleh potong. Kerana sebahagian daripada perkataan. So istaksartum, apa tanda dia? Tanda dia tamim akhir perkataan sebelumnya sukun. Kategorinya ialah mati. Mati. Tom ini sebagai dia punya apa? Sebagai dia punya pelaku. Iaitu domernya ialah antum. Dan antum ini adalah sebagai pelaku dia. Kalau kita buang, hilanglah dia punya pelaku. Istaksar tu maksudnya apa? Lepas tu sesungguhnya kamu telah banyak pengikut dari manusia. Kamu tu, inilah dia, tom ni. So kalau kita buang tadi tom tu, kamu tu jadi apa? Telah banyak. Domain bersambung ke Ustaz? Ini maksud dalam kategori domain munfasil dan mutasil. Boleh dikira begitu. Okay. So kamu telah banyak. So ini dia punya makna dia. Okay. Dah dapat kategori, nak cari dia punya root word, buang tom itu, tinggallah istaksara. Ini dia punya dia mengikut wazan istaf'ala. Maka alif sinta adalah tambahan, kaf, sa dan juga ra adalah root word dia. Kaf, sa, ra ni kasir. Kasir maksudnya apa? Banyak. So syaitan itu telah banyak pengikut. Macam mana dia boleh dapat banyak pengikut tu? Dia berusaha lah kan. Macam mana orang boleh banyak followers dekat dia punya media sosial? Sebab dia usahalah kan nak dapatkan followers tu. Dia guna daya penarik dia, Ustaz. Dia guna daya penarik dia. Dia buat live ke, dia buat sharing yang menarik, macam-macam lah dia buat. Untuk apa? Nak tarik followers. Tapi poinnya apa? Dia usaha nak dapatkan followers tersebut. So syaitan dia banyak followers. Jin, syaitan dia banyak followers daripada kalangan manusia. Apa yang dia buat? Netizen ni. Manusia ni netizen dia. So dia buat apa? Dia usaha nak dapatkan. Akhirnya ramailah dia punya followers itu. Kalau artis tak banyak follower dia. Kalau artis. Kalau artis. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Baik, silakan. Antara istakbara dengan takabbara, dua-dua ada usaha. Yang bila kita pakai istakbara dan bila kita pakai takabbara. Baik, soalan, Masya Allah, soalan yang sangat bagus. Okey, bila nak pakai takabbara? Dia memang Ustaz, soalan dia memang
Marvelous punya Ustaz. Ni orang baru Ustaz. Bila tapi masya-Allah. Welcome. Welcome to the group. So bila kita nak pakai istakbara, bila nak pakai takabbara, kedua-duanya ada maksud yang umum, iaitulah takabur dengan takabur. Baik. So kalau kita nak lihat pada Quran, kita kena pergi kepada ayat-ayat yang gunakan istakbara dan juga takabbara. Okey, kita lihat saya tengok beberapa ayat. Terima kasih Kak Nya. Okey, kita pergi ayat yang kita biasalah. Ayat surah Al-Baqarah tu. Sajadah ada tak? Sajadah ada kan? Surah As-Sajdah. As-Sajdah Ada tak Rozima? Ingat tak? tak ada. Tak ada ke? Tak ada. Surat Sabak 32 Ustaz. Lain bentuk kan? Surat Sabak 32. Ambil surah Sabak. Okey, kita ambil surah Sabak, surah yang ke-34 ayat ke-32. Okey. Subhanallah. A'udzu bisyaitanir rajim. Qala alladzina istakbaru lilladzina stud'ifu anahnu sadannakum 'anil huda ba'da idh ja'akum. Baik. Perkataan kita ada istakbaru, kita ada satu lagi ustud'ifu. Dua-dua ada. Baik. Ini asalnya adalah kaf bara. Ini asalnya adalah dhad ain fa. Kabara besar. Dhad ain fa Dhaif. dhaif, lemah. Lemah. Yang kalau exam maksudnya tak lulus. Okey. Baik. Jadi terjemahkan apa? Istakbaru adalah orang-orang yang sombong, takbur. Ustud'ifu diterjemahkan dengan orang-orang yang tertindas. Okey, ini kalau okey. Sini dengan tambahan alif sin ta, sama dengan sinilah. Dulunya adalah tambahan dengan alif sin ta. Baik, pertama yang tadi dia kita melihat kepada alif sin ta pertama menunjukkan kepada apa? Meminta. Kan? Sini sesuai tak letak meminta? Tak sesuai lah. Kan? Tak sesuai. Ini masuk pada bahagian yang kedua, poin yang kedua iaitu adanya di sini apa? Usaha. Usaha yang dilakukan untuk nak apa? Untuk nak takabur. Okey, baik. Kita ada istakbara. Saya letak bukakan page di sini kejap. Okey, baik. Kita ada takabbara dan juga istakbara. Kalau kita kira lihat pada sudut bilangan huruf yang ada. Okey, baik. Takabbara ada berapa huruf? 5. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil bar itu ada 2. 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada 5. Istakbara dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 huruf. Dan kaedah dalam bahasa Arab ialah apabila bertambah huruf maka akan bertambah makna. Kan itu kaedah umum kita, saya pernah sebutkan sebelum ni kan. Bertambah huruf maka bertambah makna. Dan ini yang sedang kita lalu kan, daripada fa'ala kan, asas kita adalah fa'ala, kita bergerak daripada fa'ala kepada wazan yang pelbagai hingga kita ambil minimum sekarang ini dah sampai 10 bentuk dengan pelbagai huruf tambahan. Tapi dia kekal kepada poin asal kita ialah bertambah huruf maka akan bertambah makna. Maka bilangan huruf dalam satu perkataan ia memainkan peranan. Bilangan huruf dalam satu perkataan dia memainkan peranan. Baik. Umumnya untuk perkataan takabbara
Dan istakbar, bukan perkataan ini sajalah. Nanti kita akan jumpa beberapa lagi perkataan. Kita ada takassara, kan? Dan juga istaksara. Kita jumpa istaksara dan ada juga takassara. Kita ada perkataan istash'ara dan kita ada tasya'ara, rasa. Kan? Rasa, sya'ara, rasa ataupun perasaan. Baik. Bezanya apa? Umumnya, maksud umum untuk kedua-dua perkataan ini ialah takabur. Ataupun kita kata membangga diri. Membangga diri. Itu maksud umum yang ada pada perkataan ini. Baik. Bezanya apa? Bezanya ialah pada istakbara, dia adalah satu perbuatan yang apa? Kalau kita katakan usaha dia tu, dia usaha yang dilakukan itu lebih dan dia lakukan itu secara kita katakan plan. Dia plan. So dilakukan secara konsisten dan dia lakukan dia dengan plan. Dia ada bergerak 1, 2, 3, 4. Takabbara adalah seorang itu yang dia takabur, tapi dia adalah satu rasa bangga diri yang ada dalam diri dia yang mungkin keluar itu secara sekali-sekala. Dia bukanlah satu yang kerap yang keluar pada diri dia. Mungkin kadang-kadang dia bangga diri lah, dia menunjuklah dekat orang. Tapi istakbara adalah bentuk orang yang dia kerap membangga diri dan dia lakukan itu, bukan kata nak ada plan, dia lakukan itu macam konsisten, berterusan, dan dia sampai ada dia sampai ada tahap yang dia nak capai. Yalah, sebab dia macam istiqamah. So itu dalam ayat tadi dia kata apa? Macam mana orang-orang yang lemah itu, orang yang dhaif itu boleh terpedaya dengan mereka, dengan istakbara tadi, sebab mereka macam secara consistently, secara istiqomahnya membangga diri, meng-up diri mereka hingga orang yang lemah ni rasa betul lah, dia ni memang hebat. Macam orang yang nak scam orang lah kan, betul tak? Dia buat apa? Dia sekali upload je ke gambar steering kereta dia? Tak. Kan orang nak jual skin cepat kaya kan? Dia bukan sekali je upload. Kan dia upload lagi gambar kereta dia, gambar dia drive pergi sana, jalan, kan dia upload gambar beli barang, upload gambar kat pavilion, upload gambar kat KLCC, upload tengah makan dekat hotel, upload tengah pergi naik kapal terbang. So dia melakukan itu secara apa? Secara berterusan. Dia ada benda tak yang dia nak capai? Ada. Apa dia? Dia nak mempengaruhi orang lain. Nak biar orang terpedaya dengan dia supaya nanti bila dia cakap, kan, orang termakan cakap dia. Dia jual je, orang beli. Dia jual je, orang beli. So itu kalau kita tengok sekarang di media sosial, kan, sesiapa yang menjual apa-apa produk, maka dia akan menjual lifestyle dia terlebih dahulu sebelum dia jual barang. Betul tak? Dia jual dia punya lifestyle dulu sebelum dia jual barang. Okay. Kan? Barang tu dia akan sekali-sekala dimasukkan, tapi sebelum tu dia jual lifestyle. Kadang-kadang dia, kalau digunakan oleh orang yang baik-baik lah, tapi kalau digunakan untuk orang dengan tujuan yang jahat, maka dia jadilah istakbara yang membawa kepada kerosakan. Dan memang itu sekarang trend untuk marketing kan. Kalau siapa pernah dengar nama Khairul Aming, dia jual sambal nyet kan, sambal penyet, sambal nyet tu, setahun ataupun 2 tahun dia tak jual barang apa-apa. Dia hanya buat video tentang masak, resepi itu je. Dia jual dia punya lifestyle dia bahagian masak. So dia masak, bawa keluar resepi lah waktu bermula daripada PKP tu sampai lepas PKP Ramadan punya resepi dia bawa keluar semua. Kemudian dia bawa keluar produk dia, sambal tu, kan, 10,000 botol terjual dalam masa kurang 5 minit. 10,000 botol. Kurang 5 minit terjual. Dia post kat Shopee, terus habis. Kurang daripada 5 minit terjual. Kenapa dia? Jual dia punya lifestyle. Dan itulah yang digunakan oleh apa? Orang yang jual skin cepat kaya, MLM kan. Tengok orang yang sekarang budak-budak yang nak jual forex, apa benda semua kan. Semua dia jual lifestyle dia dulu. Dia ada apa? Dia buat itu secara berperingkat, ada tujuan yang nanti dia nak capai. Maka istakbara adalah sesuatu yang dilakukan berperingkat
dan dilakukan itu secara berterusan. Sama ada mungkin ada sesuatu yang dia nak capai. Beza dengan takabbara adalah bentuk takabbur kan, yang seorang itu dia lakukan tapi kadang-kala dia buat tapi kadang-kala juga dia tidak melakukan yang demikian. Wallahu a'lam. Tapi umumnya dalam takabbara ataupun istakbara, kedua-duanya mengandungi maksud takabbur. Terima kasih Ustaz. Baik. Tapi dalam Quran istakbara digunakan lebih banyak daripada takabbara. Istakbara digunakan lebih banyak daripada takabbara. Yang terakhir contoh firman Allah sebutkan kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Perkataan fastamta'u dan juga fastamta'tum. Fastamta'u tandanya apa? Waw alif akhir perkataan, maka dia adalah fi'il madhi, domirnya ialah hum. Fastamta'tum tandanya ialah tamim akhir perkataan, sebelumnya sukun, maka dia adalah fi'il madhi, domirnya ialah antum. Baik. Terjemahannya apa? Mereka lebih kuat serta lebih banyak harta benda dan anak pinak daripada kamu. Mereka telah bersenang lenang dengan bahagian mereka, maka kamu pula telah bersenang lenang dengan bahagian kamu. Perkataan adalah istamta'a. Dan buang waw alif tu, buang tamim itu, buang fa kat depan tu. So kita dapatlah istamta'a dengan huruf tambahannya ialah alif sin ta, ru'wanya adalah mim ta'in. Pernah dengar perkataan mim ta'in? Tak pernah? Pernah. Pernah dengar perkataan? Muta'ah. Mata. Itu yang Ustaz. Cepatnya Rozima, cepatnya. Tapi betul dia pada rupa yang betul. Betul, saya pun tak terfikir. Baik. Dalam Quran kita biasa dengar perkataan mata hayat di dunia. Rozima mata terus. Tapi betul mut'ah itu datang daripada mata lah, mim ta'ain lah. Maksudnya kita bersenang-senang, bersuka-suka. Itu mut'ah. So mata'ul hayati dunia adalah kesenangan kehidupan dunia. Fastamta'u maka adalah apa? Allah berikan kepada mereka amwal dan juga aulad, dan mereka apa pun bersenang-senang. Allah gunakan istamta'a, so mereka berusaha untuk nak bersenang-senang dengan harta dan juga anak itu. Sebab nak dapatkan harta kena usaha, nak dapatkan anak pun kena usaha. Dah dapat semua tu mereka Jadi adu. Mereka bersenang-senanglah dengan perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itu selesailah perbincangan kita dalam bahagian fi'il dengan huruf tambahan. Alhamdulillah, selesai. Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Astajib tu, astajib. Istajib ke astajib. Betul. Itu, tapi dalam kat sini maknanya kalau surah Al-Ghafir tu kata kalau kita berdoa Allah akan makbulkan. Jadi kita, dari segi ni pengharapan kita pada Allah lah. Ustaz. Betul. Dia adalah istajaba. Dia punya madhi dia adalah istajaba yastajibu. Kan? Yastajibu. So alif sinta di depan, ru'nya adalah jim alif ba. Jim alif ba ni sebenarnya perkataan yang kita familiar. Apa dia? Bahasa Melayu kita guna. Bukan salah pula. Jawab. Jaba yajibu. Dalam bahasa Arab ada jawabun. Ibu da'wah. Ujibu da'wata da'i. Aku menjawab. Tapi untuk Allah guna memperkenan. So istajabah ni mustajab tu adalah doa yang dijawab. So alif sinta menunjukkan apa? Bentuk kita meminta diperkenan dan dia bentuk pengharapan. So bila kita kata istajib doa ana, ya Allah aku berharap, aku meminta apa yang doa aku ini dijawab ataupun diperkenan.
Rasa ada kalimah jawab dalam Al-Quran, Ustaz. Rasa terjumpa. Ada. Allah gunakan fama kana jawab qaumihi. Ada. Dan maka tidak adalah jawapan kaumnya kecuali dia engkar kepada Nabi tersebut. Ada perkataan jawab Allah dia guna. Terus tak bukan jabar je. Baik. Zakillah khairah, banyak perkataan yang dikongsikan. Terus sebenarnya bila kita dah tahu wazan, kan, yang menariknya ialah kita pergi pada perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Yang lebih baik awal daripada itu ialah kita pergi pada perkataan yang kita familiar, supaya kita boleh lihat kembali ayat itu, apa maksudnya di situ, dengan tambahan makna wazan yang kita baru dapat itu. Ustaz, Istanbul di mana, Ustaz? Ya? Istanbul. Wallahu a'lam. Istanbul saya tak pasti. Kalau dia perkataan Arab maka akan ada lah, tapi Istanbul dia wallahu a'lam, tak pasti, dia mungkin bukan perkataan asalnya daripada Arab. Kata bola, kata pelakon. Kalau Istanbul, kalau ba wa ulam, tak tahulah, ada beberapa makna lah. Bal maksudnya urusan. Kalau ba wa ulam juga, ba wa ulam juga Buang air. maksudnya ialah kencing. Kencing. Maksudnya baul. So kena tengok dulu perkataan tu Arab ataupun tidak. Macam tu mohon untuk kencing. Kesiannya kota Istanbul. Aduh. Allah lah, kena tengok sejarah dia. Kena bila ejaan dia, kena tengok ejaan dia. Tapi Istanbul dia alif sin, ta taklah, Istanbul tak salah saya. Istanbul kalau tak salah. Baik, itu saya kongsikan pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat. Diambil aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan bersama meluangkan masa pada pagi ini. Ustaz, ada ura-ura nak tukar balik kelas ke malam ke Ustaz? Kesian ada itulah. Betul, orang-orang nak tukar balik kelas ke malam. Saya risau kelas yang sedia ada pun. Haji Julina. Itulah, Julina dia semangat. Masya Allah kan. Dia semangat betul. Dia tak boleh nak join. Itulah rajin. Itulah tak tahulah, saya kena cari masa lain. Mungkin tak. In fact, mungkin tahun depan kita kena kurangkan sikit. Ada kelas yang kita kena hold dulu sementara. Dan kalau saya dapat tukar, saya try tukar. Tak tahulah, kalau mungkin ke ujung minggu ke, wallahualam. Masih lagi dalam. Kalau siapa yang nak di hold tu Ustaz? Sejak bila? Tahun 2024 insyaAllah. Bukan sekarang lah. Bukan sekarang, 2024 insyaAllah. Ustaz, kita dah habis wazan ni, ada kelas dah habis wazan 10. Baik, kita dah kita dah ada wazan yang ke-10. Nak buat apa? Revision. Ada lagi. Ujian tu payah sikit lah. Ujian tak boleh naik darah tinggi nanti. Ujian tak boleh lah Ustaz. Kena makan ubat. Kalau ulang-ulang insyaAllah boleh ingat. Ujian bersama-sama lah. Kita balik semula lah. Banyak orang nak minta balik semula. Kita buat lagi tubir dalam kelas Kak Noh. Boleh juga, tapi kena be perfect lah. Ada cadangan. Silakan Haji Zais. Ada yang Ustaz cakap dulu, Nasrin, ada haraf jar, haraf yang makna dia lain-lain. Dia punya kalau boleh lain-lain. Boleh. Macam huruf B tu berapa banyak makna dia. Macam la kan Ustaz, lam alif tu macam-macam makna tu. Lam tidak, lam jangan, lam apa lagi. Lam nafi. Kalau ikutkan, mungkin kita ada 1-2 tajuk lagi selepas ini. Saya kongsikan selepas ini adalah berkaitan dengan ini.
berkaitan dengan fi'il yang kita lihat daripada bilangan huruf. So kita ada mujarrad dan juga mazid, dan kita ada satu bahagian lagi iaitu rubai. Ingat tak, kita ada sulasi dan kita tak pergi pada rubai Empat kan, huruf. 4 huruf. So kita ada wazan yang 4 huruf, fa'lala dan beberapa wazan lah. Tapi dia tak banyak, dia ada 3 macam tu je kerana ada digunakan dalam Al-Quran. Ni mazid, dia ada 1 huruf dan 2 huruf dan ada 3. So total lebih kurang ada 4 sahaja perkataan dia yang sebab apa ada digunakan dalam dalam Al-Quran. Pattern dia itu. Pattern dia susah sikit lah. Contoh Boleh macam kongsikan ni nota tu, kan, Ustaz? if'an lala kan, if'an lala dia pendek lah wazan dia, tapi adalah digunakan dalam Quran tu. Contoh kita ada nanti macam ni, itma'anna kan, itma'anna ataupun iqsya'arra, and dia berasal daripada wazan if'alalla kan, yaf'alillu, if'illala. So dia pelik sikit lah. So rubai dia ada beberapa perkataan yang dalam Quran ada gunakan, cuma dia wazan dia pelik sikit. Dan dalam planningnya bahagian satu lagi yang kalau nak lalu adalah pada bahagian huruf-huruf ni. Ini adalah huruf, kita dah lalu huruf ni kan, lam, lamma, lam surah, lam larangan, in dan juga man ni kan. Dan kesannya kepada perkataan yang berakhir dengan huruf illah ataupun huruf yang biasa. Yang kita ada fi'il mudhari' berakhir dengan huruf illah kan, alif waw ya, macam perkataan ra'a, perkataan yang belakangnya tu ada alif waw ya. So bila masuk dengan huruf-huruf ni, kadang-kala dia ada waktu kalau kata dia huruf yang bukan illah, dia akan jadi sukun. Atau nanti bila dia masuk dengan huruf illah, dia akan jadi hilang. Huruf tersebut akan hilang. Contoh perkataan Dah jadi makzum. dia akan jadi baris atas ataupun dia akan jadi huruf itu hilang. Macam ni, saya tunjukkan di sini. Dia akan jadi hilang. Macam tadi kan, yang tadi kita tunjuk yatafarraqa tu kan. Yatafarraqa tadi tu, asalnya dia ada apa? Alif nun kat belakang dia. Yatafarraqani macam ni, yaf'alani. Tapi bila dia masuk pada beberapa huruf yang sini kita namakan al-jazam, huruf yang buatkan dia jadi sukun, maka untuk yang ada alif nun, nun itu hilang. Contoh sini, lam yalhaqu, asalnya lam yalhaquna. Kan dia jadi lam yalhaqu je. Lam tu'minu, asalnya tu'minuna. So dia jadi huruf belakang nun itu dibuang. Sebab apa? Sebab ada beberapa huruf kat depan yang jadikan ada huruf lam tu, jadikan dia ada huruf an, dibuang. dia akan hilang kan. Dia kepada an ke, ada berapa, adalah macam tu. Nanti Ustaz ajar minggu depan. So ini bahagian yang inilah. Baik, kalau kata nak masuk bahagian yang rubai, dan itu nanti kita akan sambung. Boleh insya-Allah. Bagilah nota tu, Ustaz. Saya akan bagi dia betul PDF nanti. Tapi maksimum mungkin kita akan pergi dulu sampai penghujung tahun ni, insya-Allah. Itu yang setakat ni lah, kita akan pergi sampai ke hujung tahun ini nanti, insya-Allah. So dah graduate lah lepas tu. Lepas tu graduate, boleh buat majlis dah. Tak ingat apa. Boleh buat majlis makan-makan dah, konvo dah. Kita insya-Allah. Buat exam fail. Tapi dalam masa yang sama ni, kita akan buat kembali latihan-latihan untuk ulang kaji, boleh? Kita mula balik lah, tak apa. Boleh Ustaz. Sebab sayang kita dah belajar banyak, tapi takut nanti kita hilang kan. Masuk kosong, keluar pun nanti kosong, sayang kan. Tak apply terus. Betul, kita nanti apply terus. Kita buat dengan, kita ulang kaji dengan kita buat latihan. Kita sambil tu nanti. Macam buat satu ayat kursi, ayat surah Kahfi ke, sambil baca tu tengok berapa pula. Betul. Bilangan berapa dalam Betul, menarik. Begitu kita kena, insya-Allah. Apa sebabnya? Boleh, insya-Allah kita akan buat nanti. Sebab kelambat. Boleh.
Baiklah, itu ke depan nanti insyaAllah perancangan kita mudah Allah mudahkan insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jum'ah barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, sama-sama, barakallahu fikum.